Majlis Pengangkutan Awam PTC sedang mengubah formula yang menentukan penyesuaian harga tahunan bagi tambang pengangkutan awam. Ia sebahagian daripada usaha untuk mengurangkan ketidakstabilan tambang pengangkutan dan memastikan harga kekal dalam kemampuan para penumpang. Formula baru itu akan memperkenalkan faktor penyesuaian kapasiti yang berdasarkan peningkatan pada keupayaan sebenar yang dirancang dari tahun 2020 hingga 2026. Ia akan ditetapkan pada 1.1% sepanjang 5 tahun akan datang. Satu lagi faktor baru yang diambil kira adalah jangkaan peningkatan daya penghasilan. Ia bagi mendorong para pengendali pengangkutan awam agar menjimatkan kos dan meningkatkan produktiviti mereka. Sementara itu, indeks teras harga pengguna, indeks gaji dan indeks tenaga akan kekal menjadi sebahagian daripada formula pada kadar yang sama. Penyesuaian tambang tahun ini akan berdasarkan formula baru itu dan akan diumumkan pada separuh kedua tahun ini. Pengendali pengangkutan awam mempunyai tanggungjawab untuk terus melabur dalam operasi mereka. Ini termasuk penjagaan sistem dan juga gaji para pekerja. Sistem pengangkutan awam yang berpatutan, berkualiti tinggi dan mampan dari segi keuangan memerlukan tanggungjawab bersama antara pemerintah, pengendali pengangkutan awam dan juga para penumpang. Saya percaya bahawa formula yang dikemas kini memberi PTC asas yang baik untuk memastikan bahawa sistem pengangkutan awam kita terus mantap. Para doktor berkata sikap sambil lewa terhadap COVID-19 semakin meningkat di negara ini. Lantaran itu, mereka mengingatkan orang ramai supaya mendapatkan suntikan terkini dos penggalak vaksin COVID-19. Ini walaupun Singapura kini menyifatkan virus itu sebagai endemik. Satu tinjauan baru mendapati sepertiga penduduk Singapura yang dianggap paling berisiko dijangkiti COVID-19 yang teruk kini tidak lagi menganggap virus itu sebagai ancaman terhadap kesihatan mereka. Mereka juga tidak merancang untuk mendapatkan lagi suntikan vaksin dos penggalak. Tinjauan itu dilakukan oleh syarikat Moderna serta Asia Pacific Immunization Coalition dan melibatkan lebih 1,200 orang. About 50% of individuals say they are not going to get themselves vaccinated against COVID anymore. So that is kind of alarming because if we are dealing with a virus that is still causing a lot of trouble here and elsewhere, that we should get ourselves protected, especially if we open up the economy and then people go travelling. Ini walaupun 38% orang yang ditinjau akur, ada cukup data menunjukkan perlunya suntikan dos penggalak. Selain itu, hanya sekitar 12% orang yang ditinjau percaya COVID-19 menimbulkan risiko tinggi kepada kesihatan mereka. Seorang pakar penyakit berjangkit mengatakan kewaspadaan tambahan diperlukan terutama dengan lebih ramai orang meneruskan semula kegiatan harian. Jangkitan denggi di Singapura kini dalam kawalan dengan jumlah kes susut 30% dalam suku pertama tahun ini. Meskipun begitu, Agensi Sekitaran Kebangsaan NEA menyatakan risiko jangkitan kekal tinggi dan menyeru orang ramai agar kekal berwaspada menjelang musim denggi akan datang. Lebih 2,300 kes demam denggi dilaporkan antara Januari hingga Mac lalu. Ini kemerosotan sekitar 30% berbanding tahun lalu. Namun, usaha sebenar bakal bermula dengan puncak musim denggi lazimnya dari Mei hingga Oktober. Sebuah syarikat kawalan serangga melaporkan tambahan 30% tempahan. Kini terdapat 28 kelompok aktif denggi merosot daripada 39 kelompok yang dikenal pasti bulan lalu. Lebih 100,000 pekerja meraih kemahiran baru di bawah inisiatif latihan anjuran Kesatuan Sekerja dan para majikan. Usaha itu bertujuan membantu para pekerja meraih prospek kerjaya dan gaji lebih baik dalam ekonomi masa depan. Ini merupakan antara matlamat utama gerakan buruh. Terdapat beberapa lagi matlamat yang digariskan dalam amanat Hari Buruh seperti menyokong golongan pekerja bergaji rendah. Ia juga berusaha memastikan para pekerja gig dan mereka yang bekerja sendiri turut dilindungi serta bersedia untuk persaraan.
Aturan kerja fleksibel dan membantu golongan pekerja dewasa lebih mudah diambil bekerja juga disertakan dalam agenda gerakan buruh. Amanat tersebut memberi bayangan tentang rapat Hari Buruh yang menjelang di mana Kesatuan Sekerja, para majikan dan pemerintah akan membentangkan pelbagai strategi bagi meningkatkan penghasilan tenaga kerja di Singapura. Lebih ramai pelawat asing kini boleh memasuki Singapura menerusi laluan pelepasan imigresen automatik. Ini termasuk mereka yang melakukan lawatan ke Singapura buat kali pertama. Para pemegang pasport daripada 51 negara seperti Australia, Jepun dan Amerika Syarikat layak menggunakannya. Para pelawat asing yang layak akan diarahkan ke laluan automatik bagi proses pelepasan imigresen. Data biometrik seperti imej mata, wajah dan cap jari akan diproses serta disertakan ke dalam pas lawatan elektronik mereka. Mereka kemudian boleh menggunakan laluan automatik semasa kepulangan dan lawatan-lawatan akan datang ke Singapura. Pihak berkuasa menjangkakan 95% daripada semua ketibaan di lapangan terbang Changi akan melepasi laluan automatik menjelang suku pertama tahun depan.